Salam sejahtera guys. Minggu lalu kita berhenti di cara menghasilkan alkohol. Oke. So sekarang kita mau belajar tentang sifat kimia alkohol. Jadi kalau sifat fizik alkohol itu ialah takat didih rendah, cepat meruap, berbau dan sebagainya lah. Okey, sifat kimia ni maksudnya dia boleh bertindak balas dengan siapa dan hasilkan apa. Itu maksud dia sifat kimia. Jadi kita tengok, kita akan bincangkan sifat kimia dari tiga segi, tiga tindak balas, okay? Pembakaran, pengoksidaan dan pendehidratan. Okay. Semua alkohol mempunyai sifat kimia yang sama kerana kehadiran kumpulan hidroksil iaitu OH sebagai kumpulan berfungsi. Macam yang sebelum ini saya cakap lah, kalau bertindak balas, OH yang akan pergi bertindak balas dengan bahan lain. Yang lain tu stay saja, dia tidak kaitan. So, kumpulan berfungsi itulah maksud dia. Dia yang berfungsi dalam kumpulan tu. Okay. So, kalau kita tengok dia punya tindak balas, pembakaran tahulah kan, bakarlah. Pengoksidaan, tengok saja daripada nama, so boleh teka. Pengoksidaan bermaksud dia akan tambah oksigen dalam dia punya bahan asal. Okay. Pendehidratan, macam sebelum ni saya cakap, penghidratan ialah tambah air. Okay. Pendehidratan bermaksud kita mau buang air. Okay. So, kita tengok dulu yang pertama, tindak balas pembakaran. Okay. Alkohol terbakar dalam bekalan oksigen berlebihan untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Berlebihan bermaksud cukup. Lebih daripada cukup. Baru dia boleh terjadi inilah. Alkohol mudah terbakar dengan nyalaan biru dan tidak menghasilkan jelaga. Okey, sebelum ini yang mula-mula kita dulu bahkan tahun lalu, mula-mula COVID, lepas tu kan kita berebut-rebut membeli hand sanitizer. Lepas tu ada orang kasih takut-takut bahaya pakai hand sanitizer sebab kalau pakai hand sanitizer tangan jadi senang terbakar. Okey, sebenarnya dia memanglah senang terbakar. Kalau kau guna hand sanitizer tu, tangan kau masih basah-basah lagi dengan hand sanitizer, kau pergi nyalakan api, memanglah akan terbakar. Kerana hand sanitizer mempunyai alkohol kan. So, dia macam, kalau orang yang tidak pernah belajar ni, memang dia bilang, oh ya kan, bahayalah hand sanitizer, dia bilang. Tapi sebenarnya kalau kita tidak nyalakan api, dia sudah kering, okey, alkohol tu sudah meruap, dia tidak akan terbakar. Okey. Ada yang dia ambil hand sanitizer, dia titis atas meja, lepas tu dia bakar, terus dia bilang, nah bahaya kan. Ada yang cakap magic lah apalah, sebenarnya dia sains, okay? Dia kimia. Okay. So, kita tengok contoh, okay? Alkohol ni dia tidak menghasilkan jelaga. Berbeza dengan pembakaran alkana dan alkina yang sudah kita belajar sebelum ini, okay? Alkana dan alkina menghasilkan jelaga, tapi alkohol tidak menghasilkan jelaga walaupun dia menghasilkan hasil yang sama iaitu karbon dioksida dan air. Okey. Pembakaran etanol membebaskan kuantiti haba yang banyak. So, sebab itu etanol sesuai digunakan sebagai bahan api untuk roket. Okey. Roket tahu kan? Roket yang terbang tu, dia bilang. Okay. So, info alkana, alkina dan alkohol yang terbakar dengan lengkap dalam oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Okay. Lakukan langkah yang sama seperti alkana dan alkina untuk menyeimbangkan persamaan pembakaran alkohol. Maksud dia di sini, masih ingat ke step macam mana mau seimbangkan? Okay. Mula-mula kita tulis etanol, okay. Bakar kan? Bakar mesti ada oksigen. Okay. Kalau tiada nombor ni, tiada 2, tiada 3. Okay. Kamu tulis dulu C2H5OH terbakar tambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Lepas tu seimbangkan apa? Sebelum ni kamu belajar. Okay. Seimbangkan yang pertama C dulu. Yang kedua seimbangkan H. Ketiga barulah seimbangkan O. Okay. Kalau mau mahir, boleh try buat persamaan pembakaran yang seterusnya. Butanol, propanol, pentanol. Okey, buat 3 lagi di bawah.
Okey, untuk kita tengok pandaikah tidak kamu buat. So dalam nota nanti buat pembakaran yang seterusnya C3, C4 sampai C5 dia punya persamaan. Miss mau tengok. Okey. Dia sampai dia punya hasil lah. Right. So tindak balas pengoksidaan, okey, tambah oksigen. Alkohol dioksidakan untuk membentuk asid karboksilik siri homolog dengan kumpulan berfungsi COOH. Kalau alkohol OH, kalau asid karboksilik COOH dengan kehadiran agen pengoksidaan yang sesuai. Okey, sebab dia tindak balas pengoksidaan kan, jadi kita guna agen pengoksidaan. Okey, so agen pengoksidaan yang biasa digunakan ialah larutan kalium manganat 7 berasid atau larutan kalium dikromat 6 berasid K2CR2O7. Okey, ini perlu hafal nama dia. Ini adalah agen pengoksidaan yang biasa. Okey, sebab dalam bab tindak balas redox pun ini dua popular. Okey, dia adalah agen pengoksidaan yang baik. So, kita tengok, kalau saya jelaskan ini, nanti kamu keliru. Jadi, saya jelaskan di bawah terus dengan contoh sekali. Okey, pengoksidaan etanol C2H5OH oleh larutan kalium manganat 7 berasid KMNO4 yang akan bertindak balas di sini ialah O. Sebab pengoksidaan kita mau oksigen. So, O lah yang akan bertindak balas. Jadi, etanol macam ni, CH3, CH2OH. Okey, sebenarnya dia sama dengan C2H5OH sama saja. Cuma dia ini, cara tulis ini, dia terus ambil daripada atas ni. CH3, CH2 dan OH last. Sebab dia kumpulan berfungsi. Okey, nampakkah? Saya ulang sekali lagi. Okey, CH3 ini datang daripada sini. C yang pertama. Okey, CH2 datang daripada ini. CH2. Okey, OH tulis sendiri sebab dia ialah kumpulan berfungsi. Okey. And then, okey, saya padam yang ini. And then, tambah dengan O2 oksigen daripada mana? Daripada KMNO4 tadi. Kita perlu 2 daripada sini. Okey, dan dia akan hasilkan macam ni. Tengok magic dia. Di mana dia berubah? Okey, kamu boleh pause video ni, kamu kaji di buku teks. Di mana dia berubah? Okay, so O pergi mana? Okay, O pergi ganti sini. Oops. Okay, O ganti ini. Okay, dan satu O lagi pergi mana? Tadi O satu pergi ganti sini kan? Jadi H ini terkeluar bah. Terkeluar pergi mana? Pergi O lah. Tukar. Tukar dia punya pasangan. Okay, saya ulang. satu O pergi sini. Tukar dengan O di sini. Okay. So, O sini pergi sini. Tukarlah. And then ada satu lagi H pergi sini juga. Jadi di sini sekarang ada satu O dan 2 H. Di sini. Okay. Saya tukar warna pen. Di sini sekarang ada satu O dan 2 H. Dan satu O di sini pergi sini kan. So, dia jadi macam ni lah. O pergi C yang ini. O ini datang daripada KMNO4 tadi. And then, dia sudah buang satu O dia kan. Jadi, tinggal tiada lagi H di bawah. So, OH kekal. So, ini ialah kumpulan berfungsi untuk asid karboksilik iaitu COOH. Kenapa C ganda 2, ikatan ganda 2? Sebab O ialah kumpulan E16. Dia kongsi 2 elektron dengan karbon. Okey. Kalau tidak faham bahagian ini, rewind pergi depan, dengar lagi. Sebab kalau kamu minta saya terangkan semula, begitu juga cara saya terangkan. Okey, dia tukar-tukar sahaja pasangan. Alright, sebab itu di belakang ni dia akan jadi H2O. Sebab tadi O di sini 1 dapat 2H daripada etanol tadi. So, dia akan bentuk H2O dan ini akan jadi asid karboksilik. Okey. Jadi, cara dia tulis, kita tengok persamaan perkataan C2H5OH.
Oke, C2H5OH tambah dengan 2O daripada KMNO4, dia akan jadi, kamu tengok dia tulis lain sudah. Dia bukan lagi C2. Kenapa? Sebab kamu perlu ingat, kumpulan berfungsi untuk asid karboksilik ialah COOH. Okey, maksudnya kamu tulis dia punya formula mesti C macam ni. Lepas tu COOH mesti tunggal di belakang. Okey, jadi kenapa dia jadi macam tu? Okey. Kita tengok dia macam ni kan? CH3 COOH. Macam tu. Dia tulis CH3 COOH. Ini mesti tunggal. Okey, dan H2O. Okey ya. So, warna ungu larutan kalium manganat 7 beresid dinyah warnakan. Maksudnya kalium manganat 7 beresid ni mula-mula warna ungu. Bila kamu kasih tindak balas dengan etanol, dia akan jadi tidak berwarna. Okey. Warna jingga larutan kalium dikromat beresid pula menjadi hijau apabila bertindak balas dengan etanol. Dalam tindak balas ini, etanol juga dioksidakan kepada asid etanoik. Asid etanoik ialah cuka. Cuka biasa yang kita makan di rumah lah. Okay? So, bila kamu tindak balaskan benda ni, hasil kamu yang kamu dapat nanti akan berbau masam sebab dia ialah asid. Okay? Kita tengok yang di bawah. Pengoksidaan propanol. Macam mana kita mau terangkan? So, saya lukis dulu C3H7OH. Okay? Kamu boleh tengok, sambil kamu tengok saya lukis, sambil kamu fikir dalam otak. Betul ke tidak? C123. Okay? C3H7OH. Kok OH mesti tunggal di belakang kan? Okay? So, macam ni. So, CH kasih penuh sahaja 4. Okay? Macam ni. Ini ikatan tunggal kan? Jadi kira betul ke tidak C3H7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Ada 7 hidrogen dan 1 OH. So, saudara ngam. Propanol lukis macam ni. Tambah dengan 2O. Kalau dia minta kamu lukislah macam mana mau faham. And then, apa kita bilang? Okay? Siapa yang akan diganti? Lukis dia. Kasih bulat. Kita mau ganti kasih keluar 2H kan? Kan? Keluar 2H dan 1O akan pergi sini. Dia macam ni. So, kita pilih yang ini dengan ini. Okay, mau buang dia. Jadi, dia akan jadi macam mana? Yang lain kekal C. Kekal juga. Okay, ini tiada perubahan. Okay, ini tidak ada kaitan. So, lukis balik. Cuma C ini jadi double bond O. Kan? Sebab dia dapat O daripada sini. And then, hujung OH. Kekal. Okay, ini kekal. Dan tambah dengan apa hasil dia? H2O. O ini datang daripada sini juga. Daripada 2O ni. H ini datang daripada propanol tadi, depan. Okay, yang kita singkirkan. So, dia jadi macam ni. So, ini apa? Apa nama dia? Apa nama dia? Asid propanoik. Dia tetap ada 3 C dalam dia. Cuma, cara kita tulis bukan lagi C3. Tapi C2. Sebab kita perlu bahagikan dia cara tulis. Okay? C2H5 dan COOH. Jadi, nanti kalau contohnya ada dia minta kamu namakan asid karboksilik ini, jangan kamu nampak C2 terus kamu bilang asid etanoik. Salah. Sebab ini ada 2 C, sini ada 1 C. So, dia sebenarnya ada 3 C. So, 3 C nama dia propanoik. Okey, saya harap boleh faham. Kita sambung kepada yang di bawah, tindak balas pendehidratan. Okey, sebelum saya sambung kepada yang di bawah, saya mau kamu buat tindak balas persamaan untuk tindak balas pengoksidaan bagi butanol dan pentanol.
Okey, saya mau dalam lukisan macam ni lah. Lukisan macam ni dan persamaan yang macam ni. Okey. Next, kita tengok tindak balas pendehidratan. Okey. Pendehidratan alkohol melibatkan penyingkiran molekul air daripada setiap molekul alkohol untuk menghasilkan alkina yang sepadan. Jadi pendehidratan, kita buang air daripada alkohol, kita akan hasilkan alkina. Okey, ini nanti kita tengok. Kita tengok terus dari contoh. So, molekul air disingkirkan apabila wap alkohol dialirkan ke atas mangkin yang telah dipanaskan dengan kuat seperti serpihan porselin, aluminium oksida, alumina, dan asid sulfurik pekat. Okey, ada 4. Tapi biasanya kita guna porselin. Okey. Contoh pendehidratan etanol, kita mau buang water molecule dari etanol. So, kita tengok what happen. Ini senang sebab dia sudah kasih warna. Ini ialah etanol kan? C2H5OH. Okay. And then panaskan dengan serpihan porselin. And then dia akan buang H2O di bawah ni. Dan ini akan jadi double bond. Okay, senang saja. So, ini ialah alkina lah. Okay, alkina yang nama dia etina sebab dia ada C2 sahaja. Okay. Kumpulan hidroksil dibuang bersama dengan atom hidrogen daripada atom karbon bersebelahan untuk membentuk air. So, mesti bersebelahan lah kalau kamu lukis. Okay, jangan kamu lukis ini dengan yang ini ya, tapi sebenarnya sama saja. Tapi yang perlu faham ialah dia sebenarnya singkirkan atom hidrogen dengan karbon dengan atom hidrogen daripada atom karbon yang bersebelahan. Bukan ini dan ini, tidak boleh. Saya tukar warna pen. Okey. Tidak boleh ini dengan ini kamu buang. Okey, dia mesti ini dengan ini. Okey, supaya dia boleh bentuk C double bond. Alright. Pendehidratan propanol C3H7OH. Okey, sama jugalah kalau kamu lukis. Kalau kamu lukis struktur dia, kamu akan nampak macam mana dia boleh jadi propina. Okey, so nanti kamu kaji sendiri. Sama juga nanti kamu buat persamaan untuk butanol dan pentanol. Okey. Alkina yang terhasil daripada pendehidratan alkohol mempunyai ciri-ciri yang berikut. Terbakar dengan nyalaan kuning berjelaga. Okay. Menyahwarnakan warna perang air bromin kepada tanpa warna. Alkina. Menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 beresid KMNO4 kepada tanpa warna. Okay. So, ini ada cabaran minda di sini. Metanol tidak dapat mengalami tindak balas pendehidratan. Terangkan sebab. Metanol ialah C1. Okay. So, macam mana? Metanol ialah C macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ini ialah metanol. So, metanol tidak dapat mengalami tindak balas pendehidratan. Terangkan sebab. So, kamu terangkanlah sebabnya. Kenapa begitu? Okay. Sampai sini sajalah. Miss ingat pendek saja video ni. Rupanya panjang juga 19 minit. Okay, bye.